Dennis Nilsen is one of Britain's biggest serial killers of the 20th century. He's admitted to murdering 15 young men at his homes in London. Hours. We had decided that there was a risk with Nilsen, that he might suddenly flip and we may not get all of the information out of him that we wanted. I must first remind you that you are... Dennis Andrew Nilsen adalah seorang pembunuh bersiri Scotland dan nekrofil yang membunuh sekurang-kurangnya 12 lelaki dan lelaki muda. Nilsen dikenali sebagai pembunuh Muswell Hill kerana dia melakukan pembunuhan di daerah Muswell Hill di London Utara, disabitkan di Old Bailey atas 6 pertuduhan membunuh dan 2 percubaan membunuh. Nilsen dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada 4 November 1983. Semua pembunuhan Nilsen dilakukan di 2 alamat London Utara, tempat dia tinggal antara 1978 dan 1983. Mangsanya akan dibawa ke alamat ini melalui penipuan dan dicekik mati, kadang-kadang dilemaskan. Selepas setiap pembunuhan, Nilsen akan melakukan upacara di mana dia memandikan dan mendandani mayat yang disimpannya untuk jangka masa yang lama sebelum membedah dan membuang mayat dengan membakarnya dalam unggun api atau menyiramkannya ke dalam tandas. Nilsen had lived at Melrose Avenue for 6 years. He drew a map of the garden there to show police where he'd burnt his victims. As detectives moved to their second crime scene, the media followed. The story was dominating the newspapers, and Nilsen was becoming increasingly fascinated by the coverage. Dennis Andrew Nilsen dilahirkan pada 23 November 1945 di Fraserburgh, Aberdeenshire, anak kepada kedua daripada 3 adik-beradik yang dibesarkan oleh pasangan Elizabeth Tutti Waite dan Olaf Magnus Moxham. Perkahwinan antara ibu bapa Nilsen bergolak oleh kerana bapa Nilsen tidak memandang serius kehidupan berumah tangga, sibuk dengan tugasnya dengan Free Norway Force. Selepas kelahiran anak ketiganya, pasangan itu bercerai pada tahun 1948. Pada tahun 1961, Nilsen mendaftarkan diri di Angkatan Darat Inggeris dan meninggalkan pekerjaannya pada tahun 1972 bekerja sebagai pegawai negeri. Nilsen adalah seorang homoseksual yang telah berhubungan dengan beberapa orang lelaki. Oleh kerana Nilsen berasa sunyi apabila sering didatangi dan ditinggalkan pasangannya, dia bertindak untuk memiliki seseorang yang tidak akan pernah meninggalkannya, iaitu mayat. Majoriti mangsa Nilsen adalah gelandangan atau lelaki songsang yang lazimnya ditemui di bar, pengangkutan awam atau kadangkala di luar rumahnya sendiri. Semua pembunuhan Nilsen dilakukan di dalam 2 alamat London Utara, tempat dia tinggal. Mangsanya telah dibawa ke alamat ini melalui tipu daya yang biasanya untuk ditawarkan alkohol atau tempat perlindungan. Setelah memuaskan hasratnya, Nilsen mencekik dan menenggelamkan mangsanya hingga mati. Nilsen berkata, setelah dia bangun dari tidurnya, dia hanya mengingati sedikit sahaja tentang pembunuhan yang dilakukannya itu. Mangsa pertamanya di alamat 195 Melrose Avenue, Stephen Holmes yang berusia 14 tahun pada 30 Disember 1978. Holmes bertemu dengan Nilsen di pub Cricklewood Arms di mana Holmes tidak berjaya mencuba untuk membeli alkohol atas faktor umur. Nilsen menjemput Holmes ke rumahnya dengan janji mereka berdua untuk meminum alkohol dan mendengar muzik. Di rumah, Nilsen dan Holmes meminum alkohol dalam kuantiti yang banyak sebelum mereka tertidur. Keesokan paginya, Nilsen bangun dan mendapati Holmes sedang tidur di sebelahnya di atas katilnya. Mencapai tali leher, Nilsen mencekik Holmes hingga tidak sedarkan diri sebelum menenggelamkan remaja itu dalam baldi berisi air.
Nielsen kemudian membasuh mayat itu di dalam tab mandinya sebelum meletakkan Holmes di atas katil. Mayat Holmes yang terikat kekal di bawah papan lantai selama hampir 8 bulan. Nielsen membina unggun api di taman di belakang flatnya dan membakar mayat Holmes itu pada 11 Ogos 1979. Pada 11 Oktober 1979, Nielsen cuba membunuh seorang pelajar dari Hong Kong bernama Andrew Ho yang ditemuinya di sebuah pub St. Martin Lane. Dengan cara yang sama seperti mangsa sebelumnya, Nielsen cuba mencekik Ho, tetapi Ho berjaya melarikan diri daripada flatnya dan melaporkan kejadian itu kepada polis. Nielsen telah disoal siasat berhubung kejadian itu, tetapi Ho memutuskan untuk tidak mendakwa. In Cranley Gardens, we found the remains of 3 bodies. What Nielsen had done was to sever the bodies. He'd cut them up into 5 parts. The heads had all been boiled in a large saucepan that he had in the flat. Setelah pembunuhan beberapa mangsa, dia bertukar alamat ke 23 Cranley Gardens. Di sini, Nielsen tidak mempunyai akses ke taman dan ketika dia tinggal di flat lotting, dia tidak mendapat menyimpan sebarang mayat di bawah papan lantainya. Selama hampir 2 bulan, mana-mana kenalan yang ditemui Nielsen dan dibawa ke flatnya tidak diserang, walaupun dia cuba mencekik seorang pelajar berusia 19 tahun bernama Paul Knopes pada 23 November 1981 tetapi dihentikan dirinya sendiri. Beberapa mangsanya lain, antaranya ialah Carl Stotter, seorang lelaki gay berusia 21 tahun yang ditemui ketika lelaki muda itu di pub Black Cap di Camden. 3 bulan selepas Nielsen dinaikkan pangkat pada Jun 1982 ke jawatan pegawai eksekutif dalam pekerjaannya, dia bertemu dengan seorang lelaki berusia 27 tahun bernama Graham Allin, cuba menahan taksi di Shaftesbury Avenue. Allen menerima tawaran Nielsen untuk menemaninya ke Cranley Gardens untuk makan. Seperti yang berlaku kepada beberapa mangsa sebelum ini, Nielsen menyatakan dia tidak mengingati detik tepat dia telah mencekik Allen, tetapi teringat mendekatinya ketika dia sedang duduk makan telur dadar dengan niat untuk membunuhnya. Mayat Allen telah disimpan di dalam tab mandi selama 3 hari sebelum Nielsen memulakan tugas membedah tubuhnya di atas lantai dapur. Nielsen sekali lagi diketahui telah memaklumkan majikannya atas alasan bahawa dia sakit dan tidak dapat menghadiri kerja pada 9 Oktober 1982 untuk menghabiskan mayat Allen. Pada 26 Januari 1983, Nielsen membunuh mangsa terakhirnya iaitu Stephen Sinclair yang berusia 20 tahun. Sinclair kali terakhir dilihat oleh kenalan di syarikat Nielsen berjalan ke arah stesen tube. Di flat Nielsen, Sinclair tertidur dalam keadaan terpinga-pinga akibat dadah dan alkohol di kerusi. Nielsen mencekik Sinclair dengan ikatan yang dibina dengan tali leher dan tali. Mengikuti ritualnya yang biasa memandikan mayat, Nielsen membaringkan mayat Sinclair di atas katilnya, menyapu bedak pada badan, kemudian mengatur 3 cermin di sekeliling katil sebelum dirinya berbaring tidak berbaju di samping pemuda yang mati itu. Nielsen kemudian tertidur di sisi badan Sinclair. Seperti yang berlaku pada Howard dan Allen, mayat Sinclair kemudiannya dibedah dengan pelbagai bahagian yang dipotong, dibungkus ke dalam beg plastik dan disimpan sama ada dalam almari, peti teh atau dalam laci yang terletak di bawah tab mandi. Nielsen cuba membuang daging, organ dalaman dan tulang yang lebih kecil dari ketiga-tiga mangsa yang terbunuh di Cranley Gardens dengan menyiram mayat mereka yang dibedah ke dalam tandasnya. Dengan apa yang dilakukannya terhadap beberapa mangsa yang terbunuh di Melrose Avenue, dia juga turut merebus kepala, tangan dan kaki untuk mengeluarkan daging dari bahagian badan mangsa ini. Pada 4 Februari 1983, Nielsen menulis surat aduan kepada ejen untuk mengadu bahawa longkang di Cranley Garden tersumbat. Keesokan harinya, dia enggan membenarkan seorang kenalan memasuki rumahnya oleh kerana dia sedang memotong mayat Sinclair di lantai dapurnya. Kegiatan pembunuhan Nielsen pertama kali ditemui oleh pekerja Dino Road, Michael Catron, yang menjawab aduan paip yang dibuat oleh Nielsen dan penyewa lain di Cranley Garden pada 8 Februari 1983.
membuka penutup longkang di tepi rumah, Catherine mendapati longkang itu dipenuhi dengan bahan seperti daging dan banyak tulang kecil yang tidak diketahui asalnya. Catherine melaporkan syakwasangkanya kepada penyelianya iaitu Gary Wheeler. The residents of the house and Nielsen. My boss said quite graphically to leave it and we would return in the morning. Memandangkan Catherine telah tiba di flat itu pada waktu senja, dia dan Wheeler bersetuju untuk menangguhkan siasatan lanjut sehingga keesokan harinya. Sebelum meninggalkan flat itu, Nielsen dan rakan penyewanya iaitu Jim Alcock berbincang dengan Catherine untuk membincangkan sumber bahan itu. Catherine menyatakan bahawa bahan itu serupa dengan daging manusia. Nielsen mencantas jawapan itu dengan menyatakan ia seperti ayam KFC untuk menghindar syakwang sangka Catherine. Dennis Nielsen ditangkap pada 1983 kerana dicurigai melakukan beberapa pembunuhan. Dia meminta maaf kepada polis kerana tidak mampu memberitahu mereka dengan pasti jumlah orang yang telah dia bunuh. Ketika rumahnya digeledah, mereka menemukan 3 kepala di almari dan mereka menemukan 13 mayat di tempat tinggal Nielsen di Crinkle Road di 195 Melrose Avenue. Nielsen didakwa membunuh 15 orang dan dihukum seumur hidup. Pada tahun 2002, Nielsen dapat dibebaskan atas nasihat dari Rumah Sakit Jiwa London. Dia meninggal dunia di Hospital York pada 12 Mei 2018 akibat embolism pulmonary dan pendarahan retroperitoneal yang berlaku selepas pembedahan untuk membaiki aneurysma aorta abdomennya.